Perdana Menteri gagal lerai kebuntuan calon PN, PBS, BN di 11 kerusi. Perkembangan PRN Sabah. Pertemuan Muhyiddin Yassin selama 90 minit bersama lebih 20 pemimpin sekutunya itu tidak membuahkan hasil. Dengan proses penamaan calon untuk pilihan raya negeri hanya kira-kira 10 jam lagi, Perikatan Nasional PN, Parti Bersatu Sabah PBS dan BN masih menemui jalan buntu dalam menentukan calon di 11 kerusi DUN. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang juga pengerusi PN terbang ke Kota Kinabalu pagi ini untuk cuba mencapai kata sepakat. Bagaimanapun, pertemuan Muhyiddin selama 90 minit bersama lebih 20 pemimpin daripada BN, PN dan PBS di sebuah hotel di Kota Kinabalu itu tidak membuahkan hasil. Selepas pertemuan itu, pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi menegaskan semuanya baik-baik belaka. Berkata, PN, BN dan PBS telah mencapai kata sepakat dan tidak akan meletakkan calon berlawan antara satu sama lain. Bagaimanapun, pemimpin parti komponen BN, PBS dan Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS menyatakan sebaliknya dan tidak akan menarik calon mereka. Sangat tidak mungkin menarik diri kerana itu adalah kerusi kami. Pada PRU lalu, pengundi memilih BN, kata Timbalan Presiden PBRS, Atur Joseph Kurup gambar bawah kepada pemberita selepas pertemuan itu. PBRS merancang meletakkan 5 calon termasuk di DUN Suuk yang dimenangi parti itu pada pilihan raya 2018. Penyandang kerusi Suuk berpaling tadam menyertai Parti Solidariti Tanah Air Kusta pada akhir 2018 dan beliau turut merancang mempertahankan kerusinya. Lebih-lebih lagi terdapat pertindihan tuntutan antara parti-parti itu terhadap 5 DUN yang dikehendaki PBRS itu. PBS tak dapat kurangkan calon. Kurup berkata BN lebih dikenali oleh pengundi di DUN berkenaan, maka mempunyai peluang yang lebih baik untuk menang. Jelasnya PBS dan STA yang membuat tuntutan dan masing-masing menggunakan logo PBS dan PN perlu memberi laluan. Timbalan Presiden PBS Radin Maleh gambar bawah memberitahu wartawan selepas pertemuan itu bahawa partinya tegas menuntut 15 kerusi DUN. Pada sidang media berasingan kemudian, Radin menjelaskan PBS telah mengurangkan tuntutan mereka dari 25 kerusi sebelum ini. Katanya oleh itu PBS tidak dapat mengurangkan lagi jumlah kerusi yang ditandingi calon mereka. Nampaknya ada beberapa calon atau parti yang benar-benar mahu bertanding dan berpendapat bahawa mereka lebih kuat di kawasan tersebut. Kami tidak dapat melakukan apa-apa untuk menghentikan mereka, katanya. Manakala Zahid pula melancarkan manifesto Aku Janji Bersama di Hari Malaysia. Walaupun pertembungan antara sekutu tidak dapat dielakkan, Radin berkata partinya tetap optimis kerana jumlah tuntutan kerusi bertindih tidak banyak. Walaupun sebilangan parti dalam gabungan itu perlu bertembung sesama sendiri ketika pilihan raya, semua parti pada prinsipnya telah bersetuju untuk menggunakan manifesto yang sama atau Aku Janji pada Hari Malaysia yang jatuh pada hari kelima kempen. Zahid ketika mengumumkan hal ini berkata Aku Janji itu lambang penyatuan dan mufakat antara PN, BN dan PBS. Aku Janji itu tawaran baru untuk Sabah terutama pengundi-pengundi dan persetujuan bersama parti-parti ini akan dimuktamadkan, kata Presiden UMNO itu. Bagaimanapun tidak semua parti politik berhasrat memiliki manifesto bersama. PBS misalnya berkata akan memeriksa kandungan dokumen Aku Janji tersebut sebelum menyokongnya. Sementara itu, PBS melancarkan manifestonya sendiri hari ini. Antara lainnya menjanjikan undang-undang untuk mencegah wakil rakyat berpaling tada melompat parti, melaksanakan kad pengenalan Sabah untuk membendung kegiatan merentas sempadan cara haram dan mengembalikan kad dua penggal untuk yang di-Pertuan Negeri. Dalam perkongsian berita berikutnya, Bersih tawar anjur debat calon-calon Ketua Menteri Sabah. Bersih berkata pihaknya telah menghantar surat jemputan kepada Muhammad Syafiee Apdal, Bung Mokhtar Radin, Anifah Aman, Pandikar Amin Mulia dan Chong Kah Kiat. Kumpulan Reformasi Pilihan Raya Bersih menawarkan untuk menganjurkan debat antara ahli politik yang bersaing untuk menjadi Ketua Menteri Sabah pada pilihan raya negeri akan datang.
Kami percaya debat pilihan raya seperti ini akan meningkatkan budaya politik di Sabah dengan lebih banyak perbahasan mengenai dasar, dialog politik dan pertukaran pemikiran untuk mengekalkan persekitaran politik yang lebih demokratik, intelektual dan harmoni, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Bersih berkata pihaknya telah menghantar surat jemputan kepada 5 calon jawatan Ketua Menteri Sabah, iaitu Presiden Warisan Sendiri Muhammad Syafiee Apdal, Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah Bung Mokhtar Radin, Presiden Parti Cinta Sabah Anifah Aman, Ketua Umum Pertubuhan Nasional Sabah Bersatu Pandikar Amin Mulia dan bekas Ketua Menteri Chong Kakiat dari Parti Liberal Demokratik. Objektif utama perdebatan adalah untuk memungkinkan semua pengundi Sabah mendengar wawasan, manifesto dan program daripada calon-calon jawatan Ketua Menteri oleh gabungan politik dan parti yang berlainan supaya semua pemilih dapat membuat keputusan yang tepat dalam menentukan masa depan negeri Sabah. Calon Ketua Menteri akan diminta untuk mengemukakan manifesto pilihan raya, visi dan program mereka untuk Sabah jika mereka terpilih sebagai Ketua Menteri dan membentuk kerajaan negeri untuk 5 tahun akan datang. Soalan-soalan penting berkaitan politik, pembangunan ekonomi, pendidikan serta pembangunan sosial dan budaya di Sabah akan diajukan kepada para calon, kata Bersih. Kumpulan itu berkata seorang moderator yang berkecuali akan mengendalikan debat berkenaan. Menurut Bersih, debat itu akan diadakan pada 19 September dari 7.30 malam hingga 10 malam di Kota Kinabalu, Sabah. Kumpulan itu meminta calon-calon untuk menjawab undangannya pada hari Isnin akan datang. Sekiranya sekurang-kurangnya 2 calon bersetuju, maka Bersih akan terus mengatur majlis debat itu dan menyiarkannya secara langsung di media arus perdana dan sosial. Esok hari penamaan calon untuk pilihan raya negeri Sabah, manakala hari pengundian jatuh pada 26 September. Sementara itu, walaupun tak dapat sebarang kerusi, PAS Nafi dipinggirkan. Walaupun PAS tak bertanding, tapi PAS telah buktikan kerja yang bersungguh-sungguh, kata Marsyidul Ampas. Meskipun tidak diperuntukkan sebarang kerusi dalam pilihan raya negeri Sabah, Mursyidul Am PAS Hasim Jasin menafikan bahawa parti itu dipinggirkan dalam gabungan Perikatan Nasional PN. Sebaliknya, Hasim berkata bahawa parti Islam itu mempunyai kekuatan politiknya sendiri di semenanjung Malaysia. Saya merasakan bahawa PAS dirasai kewujudannya dan kekuatannya dalam politik, terutamanya di semenanjung. Jadi, kalau ada suara-suara yang mengatakan untuk mengenepikan PAS, itu saya kira adalah satu yang tidak tepat dan tidak betul, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini hari ini. Hashim berkata demikian apabila ditanya, adakah PAS berasa dipinggirkan apabila tiada kerusi yang diperuntukkan kepada PAS dalam PRN Sabah. Semalam dilaporkan bahawa PAS tidak diberikan sebarang kerusi oleh PN maupun BN serta tidak diundang dalam majlis pengumuman calonnya, walaupun sebelum ini parti itu menyuarakan hasrat untuk bertanding di 10 kerusi serta sedia menggunakan lambang BN. Pada masa sama, Hashim juga berkata kewujudan PAS perlu diambil kira memandangkan parti itu kini menguasai 3 negeri, iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah. Kita memerintah 3 negeri. Ini satu tenaga yang ada dan boleh kata di negeri-negeri lain juga pengaruh PAS dalam grassroots boleh dikatakan cukup hebat, kukuh di peringkat akar umbi. Contohnya tengok macam pilihan raya kecil di Slim baru-baru ini. Siapa yang bertungkus lumus, yang bersungguh-sungguh. Walaupun PAS tak bertanding, tapi PAS telah buktikan kerja yang bersungguh-sungguh. Semua orang akui sehingga hasilnya itu sangat memuaskan. Katanya yang merujuk kepada kemenangan besar yang diperoleh calon BN Muhammad Zaidi Aziz dalam PRK Slim pada akhir bulan lalu. Sementara itu, dalam satu kenyataan hari ini, Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata, parti itu mengambil pendirian untuk memberi laluan kepada sekutunya dalam PN dan PRN Sabah. Abdul Hadi berkata ia bertujuan bagi mengelakkan pertembungan dengan calon parti sekutunya di samping memelihara pemufakatan yang masih terjalin. Dalam perkembangan berita yang berkaitan, kerusi PRN Sabah orang tak bagi kita berlaga, kias AJK PAS Pusat. Bendahari PAS Iskandar Abdul Samad pula berkias, bila sakit cari tongkat, bila dah sihat buang tongkat.
Selepas tidak diperuntukkan sebarang kerusi oleh Perikatan Nasional PN maupun BN pada pilihan raya negeri PRN Sabah kali ini, beberapa pemimpin PAS terus berkias-kias. Antaranya Bendahari PAS Iskandar Abdul Samad yang berhias menggunakan analogi tongkat Nabi Musa. Bila sakit, cari tongkat. Bila dah sihat, buang tongkat. Tapi tongkat bukan sebarang tongkat. Macam tongkat Nabi Musa, AS. Boleh jadi ular bila dicampak. Boleh patok balik, hati-hati. Tulis bekas net Presiden PAS itu di laman Twitter. Dalam ciapan berlainan, Iskandar juga memberikan ingatan kepada rakan-rakannya. Kawan yang sebenar tidak akan makan seorang. Apa jenis kawan kalau tulang pun dia nak sapu soalnya. Bagaimanapun, Iskandar tidak merujuk kepada mana-mana pihak. Malah ketika dihubungi Malaysia kini melalui aplikasi WhatsApp bagi mengesahkan ciapannya enggan mengulas lanjut. Tidak ada kena-mengena dengan sesiapa sama ada yang masih hidup atau telah meninggal dunia, kata bekas Exco Kerajaan Negeri Selangor itu. PAS tidak diperuntukkan sebarang kerusi oleh PN maupun BN serta tidak diundang dalam majlis pengumuman calonnya. Sebelum ini, parti itu menyuarakan hasrat untuk bertanding di 10 kerusi serta sedia menggunakan lambang BN ataupun BN. Secara keseluruhan, BN akan bertanding di sekurang-kurangnya 36 kerusi, manakala PN pula di 28 kerusi. Bagaimanapun, Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata, parti itu mengambil pendirian memberi laluan kepada sekutunya dalam PN untuk PRN Sabah bagi mengelakkan pertembungan dengan calon sesama gabungan. Selain tidak diperuntukkan sebarang kerusi, PAS juga tidak dijemput dalam majlis pengumuman calon yang dibuat oleh BN dan PN. Nasib PAS di tangan Perdana Menteri Muhyiddin. Turut memberikan komen negatif adalah EJK PAS Pusat Ridwan Muhammad Noor. Katanya, orang berbudi kita berbahasa, orang tak bagi kita berlagak. Timbalan Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari juga turut meluahkan rasa tidak puas hatinya dengan apa yang berlaku. Dalam catatan di Facebooknya, anggota Parlimen Pasir Mas itu berkata, orang berbudi kita berbahasa, orang tidak berbudi tak payahlah kita berbahasa. Malah ketika dihubungi Malaysia kini untuk mengulas lanjut, Ahmad Fadli yang menyerahkan kepada umum untuk memahami apa yang cuba disampaikannya itu. Terpulang kepada pemahaman masing-masing, tambahnya. Kini nasib PAS dalam PRN Sabah berada di tangan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu mendengar video ini sehingga ke penghujungnya. Terima kasih dengan sokongan selama ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Akhir sekali, jika anda mempunyai sebarang komen, tinggalkan pada ruangan komen di bawah.